Orang histeria sinonim dengan menjerit, meracau dan menangis. Tapi melalui pengalaman saya, ada seorang budak yang duduk diam ni tiba-tiba memulakan gerakan aneh. Melentikkan jari, menari mengikut rentak seakan terdapat irama muzik yang mengiringinya. Ini adalah thread. Jika saya tidak silap, peristiwa ini pada tahun 2015. Saya merupakan salah seorang fasilitator untuk sebuah program kerohanian bersama pelajar sekolah menengah di sebuah masjid di Sabah. Meskipun konsep program ini Islamik, terdapat aktiviti rigid style pengangkap diselitkan. Salah satunya adalah aktiviti Malam Sayang Si Buta. Ya, aktiviti yang hanya dilaksanakan pada tengah malam. Secara ringkasnya, aktiviti ini bertujuan untuk memupuk keberanian serta nilai jujur dan kebersamaan dalam pasukan. Mata akan ditutup rapi dengan kain, kemudian mereka bergerak sambil memegang tali rafia yang telah disambung dari satu lokasi ke satu lokasi. Syarat ketatnya, mereka tidak boleh buka penutup mata sehingga diarahkan aktiviti tamat. Ia dijalankan sekitar masjid sahaja. Tapi Fesi cakap yang mereka akan bergerak menuju ke hutan depan masjid tu memang hutan belantara pun. Abang kakak Fesi ni pun satu hal. Maklumlah, suka menyakat. Kadang peserta yang diperhatikan nakal sepanjang program sengaja dipisahkan dari kumpulan. Nak uji keberanian, nak bagi pengajaran, lebih kurang begitulah. Dalam gelap, hening dan kesunyian malam itu, saya hanya mendengar suara berbisik-bisik peserta yang ketakutan selain bunyi selipar menyeret-nyeret mozaik perkarangan masjid. Setelah beberapa lama saya terlihat di satu sudut itu, beberapa Fesi mengelilingi seorang peserta. Kain penutup matanya telah ditanggalkan. Saya menghampiri untuk mengetahui situasi. Kata rakan saya, budak tu tengah tak enak perasaan dan lemah. Mungkin penat sebab wajahnya pun berpeluh. Jadi budak tu diiring ke dalam untuk beristirahat. Budak itu dijaga seorang kakak Fesi. Saya dan Fesi yang lain mula beredar dan sambung aktiviti. Sekitar 10 minit berlalu, ketika masing-masing peserta dan Fesi sibuk menjalankan aktiviti itu, secara tiba-tiba suara seorang budak perempuan dari dalam masjid meraung dengan sangat kuat. Ia memecah suasana, ibarat seorang yang kena bakar hidup-hidup. Secara spontan saya berdiri kaku selepas mendengar jeritan kuat itu. Ia kedengaran sangat menggerunkan. Muka saya terasa kebas, mungkin sedang pucat sebab saya memang jenis yang kurang berani. Secara automatik, aktiviti yang rancak berjalan tadi terhenti. Peserta mula bising, takut dan tanggalkan penutup mata. Camp komandan ketika itu mengarahkan semua peserta untuk segera dikumpulkan. Jangan ada yang tercicir, pesannya ringkas kepada kami. Dalam hati saya, sudah, ni mesti histeria. Sebab dari awal aktiviti lagi, perasaan saya tak sedap. Macam ada something yang tak kena. Sudahlah, tempat ni pertama kali untuk kami buat program. Tepi hutan pula tu. Suara meraung terus-menerus itu menggugat suasana. Saya yang diam membisu mula membacakan ayat-ayat suci di dalam hati. Saya baca ayatul kursi, kemudian 3 kul. Saya beranikan diri untuk menghampiri. Setibanya saya ke dalam, kelihatan budak perempuan yang mengadu lemah tadi sedang meronta-ronta dan meracau sambil dipegang erat Fesi. Situasi itu cukup mengganggu minda saya. Masa tu saya sendiri dah mula nak lemah semangat. Tiba-tiba budak tu mula mengeluarkan nada suara yang aneh dan pelik. Macam bunyi kartun pun ada sambil bercakap dengan laju. "Apa kamu buat di sini, Angie? Saya tidak benarkan kamu ada di sini." Sepertinya makhluk yang menguasai tubuh budak itu sangat tak selesa kami buat program di situ. Kemudian dia menyambung sambil menjerit, "Munafik! Kamu semua orang munafik!" Setiap perkataan yang dilontar menyentak jiwa kami yang mendengar. Ia menggerunkan. Kami hanya mampu terdiam sambil menyaksikan budak tersebut ditenangkan. Selain kami, para fasilitator dan peserta, terdapat beberapa individu sedang beriktikaf ketika itu. Tidak berapa lama, muncul seorang pakcik menghampiri. Matanya memandang tajam ke arah budak itu. Lantas, beliau memegang jari kelingking kaki kanannya sambil terlihat sedang membacakan sesuatu. Barangkali ayat-ayat ruqyah untuk merawat. Seingat saya, selain bahagian kepala, kebiasaannya perawat ruqyah memang akan pegang jari kelingking pada kaki mangsa untuk mengusir makhluk halus. Pakcik yang muncul tadi tampak berilmu dan mempunyai pengetahuan luas dalam bidang rawatan. Selang beberapa ketika, budak tu mula berhenti meronta, akan tetapi masih mendengus kasar. Sambil matanya terbeliak memandang ke arah siling. Di hadapan saya pula terdapat 3 orang peserta perempuan sedang bersila dan berpegangan erat sesama mereka. Namun secara tiba-tiba saja yang duduk paling kanan itu berubah kelakuan. Sambil bersila, dia membongkok. Sebelah tangannya ke depan, sebelah lagi ke belakang sambil melentik. Tangannya bergerak turun naik seperti
sedang menari. Gerakan itu rapi, seakan ada irama muzik mengiringi tarinya. Bermula perlahan, gerakannya mula bergerak pantas, ibarat mengikut irama cak lempong yang dimainkan pada acara kuda kepang. Perlahan kepada rancak. Kedua rakan yang duduk di sebelahnya mula gusar, segera menjauhkan diri. "Ni bukan dia, bukan dia," jerit salah seorang. Daripada membongkok, tubuhnya mula menegak. Perlahan kemudian dia mula berdiri sambil meneruskan tariannya. Matanya tajam, tak berkelip sambil tersenyum. Setiap dari kami terlopong menyaksikan situasi aneh dan menakutkan itu. Dekah tahu mangsa histeria pertama yang sedang dirawat. Ni dah masuk 2 orang yang kena. Risau dia melebak sehingga keadaan tak dapat dikawal. Saya teringat pesan ustazah ketika di sekolah dahulu. Jika ada orang sedang histeria, elak dari memandang bola matanya, sebab benda tu boleh pindah kepada kita melalui pandangan mata tahu. Selepas mangsa kedua tadi dipegang erat, dia dibaringkan. Selang beberapa ketika muncul beberapa orang perawat, sekitar 3 ke 4 orang. Mereka adalah penduduk setempat dan telah dihubungi oleh pakcik yang merawat mangsa pertama tadi untuk segera datang. Kedua-dua mangsa perlu diasingkan. Kita asingkan dahulu, jangan dekatkan dengan yang seorang lagi. Kalau dekat susah sikit, ujar salah seorang perawat kepada kami. Kami menuruti dan segera melaksanakan pesanan itu. Bacaan demi bacaan ayat suci dialunkan. Menyaksikan perawat itu bertungkus lumus seakan satu pertarungan hebat sedang berlangsung antara manusia dan jin. Banyak ayat yang dibacakan saya tidak tahu, tapi ayat ini saya familiar dan diulang berkali-kali. Maksudnya dengan nama Allah yang tidak memberikan mudarat sesuatu di bumi juga di langit, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ternyata benar, pegangan iman dan ayat suci Al-Quran sebagai senjata paling ampuh untuk melumpuhkan gangguan jin. Tidak beberapa lama, kedua-dua mangsa mula menunjukkan perubahan. Masing-masing beransur tenang dan kemudian diberikan segelas minuman yang telah dibacakan ayat suci. Situasi yang baru sahaja berlaku itu cukup untuk membuatkan kami berfikir panjang. Mana tidaknya, sepanjang beberapa siri program seperti ini kami laksanakan di pelbagai lokasi. Ini kali pertama berlaku perkara tersebut. Tiada siapa yang menginginkannya terjadi. Sesudah dirawat, kedua-dua mangsa sedarkan diri sepenuhnya, tetapi mereka perlu berehat dan dijaga rapi. Kejadian ini ternyata memberikan satu tamparan hebat kepada seluruh urus setia program. Meskipun perkara ini tidak diingini dan pertama kali berlaku, aktiviti Malam Sayang Si Buta diputuskan untuk tidak akan dilaksanakan lagi pada program yang akan datang. Diringkaskan cerita, usai program tersebut selesai, kami mengambil nombor telefon ibu bapa kedua-dua budak itu untuk tujuan follow up keadaan mereka ketika di rumah. Selang sebulan selepas program, seorang urus setia memaklumkan bahawa kedua-dua mereka berada dalam keadaan baik dan normal. Alhamdulillah. Demikianlah sedikit sebanyak yang dapat saya ceritakan berdasarkan pengalaman saya melalui 7 tahun lepas. Meskipun sudah lama berlalu, cukup penting untuk saya jadikan iktibar dan pengajaran. Semoga kita semua sentiasa dilindungi dari setiap anasir jahat, tidak kira dari golongan manusia dan jin. Sekian, yang benar kekal benar, yang dusta akan fana.